Dia doa. Dia doa apa? Ya Allah ya Tuhanku, kau robohkanlah pentas stadium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saudara dan saudari. Jadi ramailah orang duk share kat saya video Pak Long ni. Saya tak pernah bagi respon sebelum ni. Sebab apa, saya tengok dia pun cakap macam orang tak apa nak sihat kan. Jadi saya malas lah nak ganggu hidup dia. Okey, yang pertamanya, bila dia sebut orang kata apa, bila perbankan ni bising bila artis masuk main Malaysia dan akan merosakkan ekonomi dan sebagainya. Saya rasa ini satu fitnah yang besar. Pembangkang hanya bagi respon kepada artis-artis yang tidak sepatutnya. Yang tidak sepatutnya adalah orang yang tidak menghormati budaya Malaysia. Contohnya yang bawa isu-isu berkaitan dengan orang kata apa, LGBT, yang minum arak atas pentas. Itu yang kita marah. Tapi bagi artis-artis yang lain ni, saya rasa masa zaman Perikatan Nasional dulu pun banyak je kan, ada konsert dan sebagainya. Jadi kalau kita nak kira, benda haram yang memacu kepada ekonomi negara ni dah banyak. Judi pun hebat juga, pelacuran dan sebagainya, dadah apa semua. Tetapi adakah kita nakkan sebuah negara Islam hanya kerana ekonomi, kita buang halal dengan haram tu? So kita nak bagi meningkatkan ekonomi kita, kita buatlah, bagi kita buat aktiviti perjudian yang terbesar di dunia dan sebagainya. Jadi itu tidak sepatutnya berlaku. Sebab apa? Ada banyak lagi kaedah lain untuk kita meningkatkan ekonomi negara kita. Dan saya nak bagi tahu kepada Pak Long lah, kalau Malaysia buat 100 konsert setahun pun, dia tidak akan memberi kesan impak yang besar kepada ekonomi kita. Sebab kita kena tahu bahawa kalau kita buat satu konsert tu, hasil kepada negara tu bukan capai sampai 1 bilion pun. 100 juta pun tak. Hanyalah untuk membantu kepada persekitaran ekonomi domestik secara kecil sahaja. So, komponen yang besar adalah berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan pembelanjaan rakyat. Dia punya, orang kata apa, formulanya adalah C plus I plus G plus X minus M. Jadi yang pertamanya adalah pembelanjaan rakyat. Yang keduanya adalah berkaitan dengan pelaburan and investment tu, FDI, DDI apa semua tu. Dan yang seterusnya adalah berkaitan dengan import dengan ekspor. Hari ini negara kita import lebih dan ekspor kita turun. So hasil kita akan turun apabila kita punya balance of trade kita tidak seimbang. Reti tak benda ni? Confirm dia tak reti. Okey, yang keduanya adalah apabila rakyat tidak berbelanja. Apabila rakyat tidak berbelanja, maka kerajaan akan hilang dekat consumption tax. Jadi sebab apa? Sebab rakyat nak berjimat sekarang ni, harga barang mahal dan sebagainya. Dan begitu jugalah dengan pelaburan. Kerajaan perlukan dasar dan polisi untuk menarik pelabur-pelabur untuk melabur dekat Malaysia. Bukan hanya kerana tumpu pada konsert dan sebagainya. Hari ini masalah ekonomi berlaku adalah kerana apa? Kerana kegagalan kerajaan mentadbir negara. Dan bila disebut tentang sektor pelancongan dan sebagainya, saya nak bagi tahu, sektor pelancongan ni ada banyak dekat Malaysia ni. Kita ada ada orang kata apa, chalet-chalet, pulau, apa semua segala ni. Dan apakah usaha kerajaan untuk mempromosikan percutian kat Malaysia ni? Setahun Anwar jadi Perdana Menteri, saya nampak tidak ada langsung dia nak promote ataupun menambah baik infrastruktur pelancongan dan sebagainya. Macam Pulau Langkawi ke, Pulau Payar ke. Ini yang kita kena fikir, bagaimanakah usaha kerajaan untuk menarik pelancong-pelancong luar untuk mereka melancong di Malaysia, untuk berjalan di Malaysia. Bukan hanya pergi tengok konsert. Jadi saya haraplah kalau nak bagi pandangan tu, bagilah pandangan terhadap benda-benda yang dia tahulah, yang dia belajar ataupun ada dalam pengetahuannya. Bukan bagi pandangan yang merapu dan akhirnya orang akan nampak macam lah, pakcik ni cakap apa? Doa apa, stage runtuh semua. Wallahualam.